So adalah keluar berita hari ini dalam Malaysia Today semalam oleh Raja Petra. Ni Raja Petra keluarkan. Inikah dia Mr. H? Alamak, Ustaz Hakim Ramli dilantik pengarah Jabatan Jecom. Ini Malaysia Today. Tahniah Mr. H, penerbit movie Jecom Sex in the Scandal, Best Movie Town in Twin Towers Award. Raja Petra kata. Adakah dia Mr. H? Hakim juga nama dia, Ustaz Hakim. Tuan-tuan, I neither confirm nor deny. Tetapi Ustaz Hakim dah jawab. Ustaz Hakim kata, apalah laptop saya malam ni jam apa, slow lah pula. Berita harian server. Saya bukan Mr. H. Okay, Ustaz Hakim kata, saya bukan Mr. H. Demikian ditegaskan. Berita harian. Kau punya server ni teruk lah. Saya bukan Mr. H. Ditegaskan oleh pengarah bahagian latihan dan pendidikan Jabatan Komunikasi Muhammad Hakim Ramli yang turut dikenali sebagai Ustaz Hakim. Bercakap kepada BH hari ini, Muhammad Hakim menafikan dakwaan penulis blog kontroversi Raja Petra Kamarudin yang mendakwa beliau adalah Mr. H. Selain menyifatkan tuduhan itu sangat berniat jahat. Beliau juga mengakui masih menggantui PKR namun enggan mendedahkan perincian lanjut berhubung perkara itu. Saya tak boleh beri kenyataan lanjut kerana dituduh oleh Raja Petra. Saya pun tak tahu. Saya rasa Mr. H bukan saya kot. Salah orang ni. Saya tak boleh beri pandangan lanjut mengenai perkara ini dan sudah nasihatkan tidak berbuat demikian. Namun saya nafikan apa kena mengena dengan saya pula. Tuduhan itu sangat random. Saya pun tak tahu. Tiba-tiba dikaitkan dengan Mr. H. Macam mana nama saya boleh naik sebagai Mr. H katanya. Beliau mengulas siapan Raja Petra mendakwa ahli PKR itu dalang yang menerbitkan rakaman video berunsur lucah membabitkan bekas Ketua Pengarah Jecom, Dr. Muhammad Agus dan juga Abdul Wahab yang tular di media sosial kemarin. So, Ustaz Hakim dah deny. Okay. Jadi bila dia dah deny, saya tak boleh kata apalah. Itu adalah pendapat Raja Petra. Raja Petra nak selongkar siapa itu ini. Sebab kenapa kau tak boleh cakap Is? Saya kata saya tak boleh cakap sebab ini kes mahkamah. Ini sudah melibatkan mahkamah, sudah melibatkan peguam dan Prof Agus sendiri dalam sidang media semalam dan juga Wahab kata kami tak boleh sebut sebab benda ni dah dibawa ke pihak berkuasa, pihak authority, the relevant authority. Jadi kalau dia tak boleh sebut, apatah lagi saya lagi lah tak boleh sebut. Kang saya salah sebut, saya pula kena saman. Tak sudah, saya pula kena kan, betul tak? Jadi sebab itu dalam keadaan tersebut kita kena faham itu yang berlaku. So Cikgu Bat mempersoalkan lagi hari ini. Dia kata, penjelasan Agus Wahab sangat mengelirukan Cikgu Bat. Selepas video tersebut dikaitkan dalam sidang media, berhubung rakaman video lucah malam tadi, Badul Hashim atau Cikgu Bat menyifatkan penjelasan daripada Jecom, bekas Ketua Pengarah Jecom sangat mengelirukan. Badul Hisham juga ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu menyifatkan isu berkenaan semakin rumit. Selain mempersoalkan sama ada rakaman video tersebut itu mengesahkan wujud masalah di antara Agus dan beberapa individu di dalam PMO. Menerusi kenyataan Facebook, beliau menasihatkan Muhammad Agus supaya berhenti melondehkan lebih banyak maklumat berhubung rakaman berdurasi lebih 3 minit yang dibuat naik di laman media sosialnya kemarin. Menerusi, beliau menasihatkan supaya berhenti melondehkan lebih banyak maklumat. Beliau menggesa Abdul Wahab yang turut serta bersama Muhammad Agus mendedahkan identiti Mr. H selain menegaskan akan mengemukakan samad jika mendakwa beliau adalah individu bertanggungjawab menyebarkan rakaman video tersebut. Okey. Pertama sekali Cikgu Bat, saya nak cerita. Surat saman akan sampai pada anda dan anda tak boleh saman Wahab. Sebab kalau anda saman anda akan kalah. Kamu deny kamu yang menyebarkan video itu sedangkan video itu dalam kamu punya social media. Jadi the moment kamu nak saman memang kalah lah. Tapi persoalan yang lebih utama berkenaan dengan video tersebut yang kamu sebarkan, adakah dia autentik? Adakah dia video yang betul, tidak didoctrinatkan, tidak di-tempered, tidak diubah? Itu persoalan dia dan kamu kena jawab soalan tersebut. Sebab kamu yang mendedahkan. Termasuk juga Papa Gomo. Papa Gomo sekali. Dan saya nak bagi tahu Cikgu Bat bahawa saman anda daripada Prof Agus sedang berjalan ni. Berkenaan dengan kes yang sebelum ini.
Tetapi saya nak cerita, perkataan tadi, dia takut tuan-tuan. Berhentilah melondehkan. Berhentilah melondehkan. Siapa kata, memang orang Mr. H tu ada di dalam JCOM. Tetapi siapa kata Mr. H itu adalah orang PKR? Sebab itu dia takut. Kenapa dia kata berhenti melondehkan? Saya tanya pada Wahab, mula-mula kenapa kamu setuju untuk merekod? Sebab saya dijanjikan oleh Mr. H. Semalam dalam interview tu saya yang bertanya soalan tu. Kalau tuan-tuan tengok siapa-siapa punya live, saya punya live ke, berita-berita lain punya live ke, saya banyak tanya soalan. Antara yang banyak lah. Saya tanya, kenapa kamu bersetuju? Adakah kamu dijanjikan wang ringgit, pangkat, darjat? Dia kata saya dijanjikan jawatan. Okey? Kenapa kamu bersetuju untuk U-turn balik? Sebab dia kata saya menyesal. Saya tak sangka video tersebut disebarkan. Dia cerita ni macam ni. Video tersebut sepatutnya menurut janji Mr. H tidak disebarkan. Dia digunakan untuk mengugut Prof. Agus sahaja. Prof. Agus sebut malam tadi. Tengok live saya dalam interview full. Dia ditunjukkan video tersebut beberapa hari, 13 hari bulan dia cerita. Ni 18. 13 hari bulan dia kata dia tunjukkan video tersebut. Dia kata saya tak nak tengok. Kemudian masa dia seletak surat itu, video itu tersebar. Dia ditunjukkan video itu, minta dia letak jawatan. Sepatutnya video tersebut hanya untuk ugut dia. Faham tak maksud saya? Okey, ni video Prof. Prof tengok video ni, letak jawatan sebelum kami sebarkan. That was the purpose, that was the plan. Yang dia orang tak sangka video tersebut sampai ke tangan pembangkang. Okey? Nampak tak? Itu yang dia orang tak sangka. Yang dia tak sangka kali kedua, Wahab U-turn. Wahab U-turn sebab asal cerita dia sepatutnya video itu untuk ugut Prof. Agus. Bukan untuk disebarkan kepada pembangkang. Bukan setakat Prof. Agus kena, dengan dia kali sendiri kena. Faham dah cerita sekarang? Jadi Mr. H ini, tahu tak tahu itu cerita dia lah. Bersekongkol dengan kumpulan yang diserahkan oleh Wahab. Dokumen tersebut, file tersebut, bila dia dah dapat, dia delete video tersebut, dia orang ambil, dia orang edit, dia orang ingatkan untuk ugut saja. Rupanya dia serahkan kepada pembangkang. Otherwise, macam mana boleh sampai kepada pembangkang? The whole plan was actually never to kenakan Agus. The whole plan was to kenakan Anwar Ibrahim. Tuan-tuan ingat tak kisah Kesuma zaman liwat pertama dahulu. Kesuma, kemudian apa lagi ya, yang 2-3 orang yang dikatakan minta suruh liwat tu mengaku diliwat oleh Anwar Ibrahim, tapi kemudian dia orang tak nak mengaku. It's the same story. It's never been about Agus. The target was never Agus. Korang semua dah miss the story. The target was Anwar Ibrahim. You all miss the story, termasuk orang Pakatan Harapan dan BN sendiri yang memainkan isu ni. It was never been about Agus. Agus is just small fry. Kecil je tuan-tuan. The real target is actually Anwar Ibrahim. That's why dia orang dah start main sekarang ini. Kerajaan gay, kerajaan homo, kerajaan itu dan sebagainya. Pasal So, Mr. H ni tahu ke plan tu is tak? Dia tak tahu. He did not know. Macam mana dia dapat plan tu is? Dia dengan bodohnya otak dia tu, disogokkan, diceritakan oleh geng-geng ni, kita nak kena jatuhkan Agus. JCOM perlu diselamatkan. Macam mana nak jatuhkan Agus? Kita kena ugut dia lah. Buat video, Neman, we can do it. AI sekarang boleh buat tuan-tuan, senang je. Kita boleh buat ni Neman. Kita akan minta budak ni buat video call dengan dia, kita ambil video, kita manipulate. Lepas tu kita gunalah video tu untuk ugut dia. But then, tak apa, lepas tu dia letak jawatan lah. Dia letak jawatan bukan sebab video tu, dia letak jawatan sebab lain. Dan kebetulan memang dia nak letak jawatan. The moment surat peletakan jawatan itu dia letakkan, tiba-tiba video ada pada tangan pembangkang, tuan-tuan. You see, korang ni, termasuk Mr. H ni, orang yang bodoh dalam nak bermain benda yang jahat. Aku ni dah biasa main benda jahat, tuan-tuan.
Dah biasa bergelumang dengan orang jahat. Dah biasa bercerita dan mengetahui mentaliti orang jahat. Salah satu topik yang saya minat dulu belajar adalah kriminologi. Kriminologi adalah memahami mentaliti orang jahat. You see, the target has never always... the target is not Agus. It's not Wahab. They were just bidak-bidak di papan catur. Buku Raja Petra. Saya quote buku Raja Petra. Bidak-bidak di papan catur. Tuan-tuan, give me 5 minutes.